بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung bacaan surah Asy-Syu'ara ayat 91 sehingga 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ ينصرونكم أو ينتصرون. صدق الله العظيم. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas dan nyata kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, manakah dia benda-benda yang kamu sembah dahulu selain daripada Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri?
bulan yang telah lalu kita telah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang syurga yang didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Itu bulan lepas. Bagaimana golongan yang bertakwa akan didekatkan syurga kepadanya. Dan malam ni kita melihat akan neraka di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan, dipertontonkan neraka itu bagi orang-orang yang sesat. Ulama membahaskan demikianlah Allah melayan golongan-golongan yang tenggelam dalam kesesatan mereka, di mana sebelum mereka dihumban ke dalam neraka dipertontonkan terlebih dahulu akan neraka itu kepada mereka. Boleh tak kita bayang sekejap? Satu penghinaan daripada Allah. Sebelum masuk tu bagi tengok dulu. Boleh bayang tak perasaan macam mana? Na'udzubillah. Bagaimana perasaan tak mampu kita nak bayangkan. Ni kejap lagi nak masuk ni. Sebelum masuk Allah bagi tunjuk dulu. Dipertontonkan azab-azab neraka. Dengan besi dia, dengan siksaan hamim air panas dia, dengan zabaniyah yang bengis-bengis, yang tak ada senyuman di wajah malaikat Malik, dengan pokok buah zakum segala jenis Allah pertontonkan. Yang kejap lagi ahli neraka nak masuk. Cubalah bayang sekejap. Na'udzubillah ya Allah. Untuk siapa Allah sebut lil ghawin, disebut dengan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, lil ghawin ditafsirkan dengan orang-orang yang sesat. Tuan-tuan muslimat, kalau boleh saya tambah satu ayat lagi. Di awal surah At-Tur. Surah 51, 52. Allah Ta'ala sebut. Dalam surah At-Tur ada ayat di awal-awal surah. Allah Ta'ala sebut. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Tak silap saya ayat 9. Ayat 9 surah At-Tur. Bagaimana Allah menyebut di antara ciri mereka yang akan ditolak masuk ke dalam neraka
adalah alladzina hum fi khawdin yal'abun. Mereka-mereka yang dahlah duduk dalam sesat. Sudahlah berada dalam kesesatan. Apalagi perangai dia? Allah Ta'ala sebut ayat 9 At-Tur, yal'abun. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Apa dia yal'abun? La'ibun, mal'ab. Dia mainlah ayat tu. Mal'ab, taman permainan. Jongkang, jongkit, apa semua. Mal'ab, taman permainan. La'ibun, main-main. Maka bila Allah sebut alladzina hum fi khawdin yal'abun, adalah mereka yang bermain-main dalam kesesatan mereka. Bahasa mudahnya dahlah sesat. Duk buat relax ya. Buat tak kisah dengan kesesatan itu. Bermain-main mereka dalam kesesatan mereka. Maki Quran, main-main aja. Caci hukum Quran, main-main aja. Tak ada rasa guilty, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa nak bayang malaikat mencatat perbuatan kita. Tak boleh nak bayang besok kamu nak jumpa Allah. Nabi kata la turjuman. Tidak ada penterjemah antara kamu dengan Allah di bumi mahsyar. La turjuman, tak ada penterjemah. Kita Allah, Allahu Akbar. Allah nak korek tanya. Astaghfirullah tuan-tuan. Bermain-main dalam kesesatan. Sebab itulah sesat ni satu benda yang kita kena ambil serius di dalam hidup. Kita kena ada satu perasaan cemas. Kalau aku sesat daripada jalan yang sebenarnya. Di dunia ni tuan-tuan, kalau kita berjalan bawa kereta sesat pun kita peluh dah. Jalan masuk dalam hutan. Kadang-kadang Haji Wazir si Wes ni, dia bawa kita tak ketahuan. Bawa dengan masuk hutan, nak mampu. Jumpa tengok laut. Sudah, ke mana hala kita? Pucat kita. Berpeluh juga. Sesat di dunia. Boleh lagi telefon. Boleh lagi kita WhatsApp tanya kawan-kawan. Boleh lagi reverse gear kereta, cabut keluar, tinggalkan tempat, cari jalan keluar. Tetapi tuan-tuan, sesat di akhirat. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabi. Suratul Isra ayat 70 lebih. Allah kata siapa yang sesat di dunia, tak jumpa jalan hidayah petunjuk di dunia, maka di negeri akhirat, siapa yang buta, siapa yang buta di dunia, sesatlah tu. Bukan buta mata, buta hati dia. Sesatlah. Dia tak jumpa cahaya kebenaran. Dia tak dapat melihat. Sebab bila kata melihat, mesti mahu cahaya. Mata kita boleh melihat sebab cahaya ada. Bila tak ada cahaya, kita tak boleh melihat, gelap. Nah, hati pun dia nak cahaya. Cahaya hidayah, cahaya petunjuk, cahaya Al-Quran. Tiba-tiba buta hati dia, tak dapat melihat kerana kesesatan yang dipilihnya. Maka Allah kata,
wa fil akhirati a'ma. Nanti di akhirat pun buta. Lagilah wa adallus sabil, lagilah teruk jalan sesat dia bila dia buta di akhirat. Dunia buta, akhirat buta. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak sebut malam ni lebih kurang ada 7 sebab kenapa jadi sesat. Itu poin kemudian sekejap lagi. Saya nak baca dulu beberapa ayat Quran tentang kesesatan, bahayanya sesat. Sampai kadang-kadang sesat tu dia boleh jadi lapis demi lapis demi lapis. Dan bila orang ni sesat, dia sebenarnya semakin jauh daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan muslimat selalu dengar ayat faqad dhalla dhalalan ba'ida. Selalu dengar ayat macam tu. Dan sesungguhnya mereka telah dhalal, mereka telah sesat. Arab kata dhalal, sesat. Mereka telah sesat dengan dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang ba'id. Ba'id makna jauh. Jauh sesat dia, nak patah payah dah. Jauh daripada Allah. Wal'iyadha billahi min zalik. Nanti saya sebut 7 sebab sesat. Kejap lagi. Nak tengok bahaya sesat. Paling bahaya dia tuan-tuan muslimin muslimat ialah apabila kita sesat, kemudian kita sesatkan orang lain. Itulah yang Rasulullah sebut dalam hadis yang panjang. Saya ringkaskan. Nabi kata fadallu wa adalluk. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Itu paling celaka sekali. Setakat engkau seorang sesat, itu satu hal. Tetapi dengan kesesatan engkau derek orang lain, engkau tarik orang lain jadi sesat sama. Itulah celaka dia. Sama ada dengan ucapan dia, sama ada dengan pengaruh kekuasaan dia, sama ada dengan harta dia. Dia dah sesat, tapi dia guna sumber-sumber ini untuk menyesatkan orang lain. Memang celaka habis. Tidakkah itu perangai Fir'aun? Menggunakan segala yang ada. Sedangkan Allah menyebut dalam surah Taha, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Allah declare dalam surah Taha, di tengah-tengah surah Taha ayat 60 lebih 70 lebih begitu, Allah Ta'ala sebut wa adalla fir'aunu qaumahu, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya. Wa ma hada, Fir'aun tak pernah beri petunjuk pada kaum dia. Fir'aun tak pernah ajak rakyat dia balik jumpa Allah. Fir'aun tak pernah sebut benda-benda pada rakyat dia supaya rakyat dia ikut Nabi Musa. Tak ada. Yang ada pada Fir'aun, bermula hujung rambut sampai hujung kaki, adalah kesesatan yang nyata. Apa yang dia tak buat? Dia guna segala sumber. Dia guna ahli sihir dia. Walaupun ahli sihir akhirnya beriman, itu cerita lain. Kita boleh lihat nanti benda tu ke depan. Nanti kita jumpa kisah perjuangan para nabi, para rasul. Nanti kita tengok bagaimana ahli sihir akhirnya beriman kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dah kita baca dah lepas kisah Nabi Musa, baca dah sampai Allah sebut fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kita baca dah. Ahli sihir yang tersungkur beriman kepada Allah. Tapi sebelum tu dia guna ahli sihir untuk convince, pengaruh rakyat Mesir supaya sentiasa taat dan patuh kepada dia dengan dia memperkudakan para ahli sihir ini, dengan dia bayar upah, dia bayar gaji, menjadi tunggak kekuatan kerajaan dia yang kufur kepada Allah. Dia guna ahli sihir. Rakyat bawah tengok ahli sihir backup, kira lain clear lah. Sebab rakyat bawah rokok sudahlah sebungkus, bukan dia kira apa. Nak buat apa, buat pi lah. Janji kami boleh merokok sudah. Nak jadi jahat ke, nak berkawan dengan penyamun ke, punya pasal lah. Janji kami boleh rokok sudah. Tu orang bawah. Bukan dia kira apa. Boleh kena kopi pagi-pagi dah. Kadang bukan ambil peduli sangat pun. Ahli sihir menjadi tunjang kekuatan pada waktu itu. Allah mencampakkan cahaya dalam hati mereka. Apa yang Fir'aun tak guna? Ucapan dia, yuriduni an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Fir'aun berucap siaran secara langsung. Fir'aun kata ni dua orang ni, dia tunjuk Musa dan Harun. Mereka berdua berkehendak untuk menghalau kita keluar daripada bumi Mesir, untuk merampas kuasa pula dah. Tu Allah cerita tu dalam Quran. Dia guna pengaruh dia. Rakyat tengok TV kan live, anggu ambil duit isap okok, betul tu. Tak tahu apa. Allahu Akbar. Baik itu Allah kata wa adalla fir'aunu qaumahu. Dia sesatkan kaum dia. Dah dia sesat. Dia sesatkan pula rakyat dia. Inilah kecelakaan paling dahsyat yang Nabi sebut. Fadallu wa adalluk. Dia sesat dan orang lain pun jadi sesat. Dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah, tiap-tiap hari tanpa gagal, kita mohon jalan yang lurus dalam suratul Fatihah. Dan tiap-tiap hari tanpa gagal di dalam solat, kita memohon kepada Allah supaya kita tidak masuk golongan ad-dallin yang telah disesatkan oleh Allah. Tiap-tiap hari, apa jenis semayang pun, hatta solat jenazah kepada kawan kita yang dah tak bernyawa pun, kita duk minta jalan lurus dan minta jangan masuk golongan dhalin. Apa kena-mengena dengan mayat tu? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, orang-orang yang sesat adalah golongan yang putus dengan rahmat Allah. Walaupun mereka mendapat rahman Allah, mereka mendapat sifat pemurah Allah. Allah bagi Fir'aun makan, Allah bagi Fir'aun makan apple, makan segala-galanya Allah bagi. Allah bagi penentang para nabi, para rasul, berjalan ke hulu ke hilir, membawa barang-barang dagangan mereka. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Ayat berapa? Ayat 4 surah Ghafir. Ayat nombor 4 surah Ghafir. Allah kata fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Wahai Muhammad, jangan engkau terpedaya
dengan berulang aliknya mereka dalam negeri itu. Maksudnya Abu Jahal, rombongan dagang dia, oh nampak hebat, pergi Syam, pergi Yaman berniaga. Jangan kamu terpedaya wahai Muhammad, kerana sesungguhnya mereka gunakan keuntungan barang niaga mereka untuk menentang Rasulullah. Ini Allah sebut. Sesat sampai ke tahap itu. Orang beriman cukup takut dengan istilah sesat. Kerana sesungguhnya tidak ada tempat bagi orang yang sesat melainkan neraka. Allahu Akbar. Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika qala. Demikian sampai habis ayat. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Surah Taha. Ujung nak habis surah Taha. Allah cerita orang yang jumpa Allah dalam keadaan buta matanya di negeri akhirat. Buta. Bangkit tu buta. Allah. Lalu dia sempat lagi loya buruk. Dia tanya Allah. Lima hasyartani a'ma. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu di dunia aku boleh melihat. Allah kata demikianlah. Sebab dulu di dunia engkau lupa aku. Engkau lupa peringatan aku. Engkau tak peduli dengan perintah-perintah aku. Engkau tuduh ulama-ulama aku penunggang-penunggang agama. Engkau labelkan ulama aku yang nak ajak kamu semua balik pada Islam sebagai golongan penunggang-penonggeng agama. Macam-macam istilah guna. Boh dalam internet, boh dalam TikTok. Untuk memberi gambaran buruk kepada para ulama. Kamu lupakan aku di dunia. Kamu tak kisah dengan amaran-amaran aku. Kamu buat tak kisah dengan saranan nasihat ulama yang disebut dengan hadis yang sahih. Al-ulama warathatul anbiya. Ini hadis sahih tuan-tuan. Ulama pewaris Nabi-Nabi. Hadis itu sahih. Kamu buat tak peduli. Pewaris Nabi aku menasihati kamu. Kamu label mereka macam-macam. Kerana kamu tak nak kepada Islam yang mereka bawa. Ajak kepada kamu. Nah, hari ini kamu dilupakan. Hari ini engkau dilupakan. Neraka jawab dia. Astaghfirullah. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan muslimin muslimat. Saya ulang balik, sesat di dunia boleh tanya orang. Sesat di akhirat habis kita. Pastikan kita di dunia tidak sesat. Dan kesesatan ini menyemakkan perut. Bayang kalau tuan-tuan sesat jalan, tak jumpa suatu tempat. Waktu tu dah 7 suku malam, dah maghrib dah masuk. Kita yang kaki semayang ni, tak jumpa jalan, duduk dalam hutan contoh. Tuan-tuan tak rasa semak ke? Semak. Ni nak maghrib dah masuk dah maghrib. Nak berhenti tang mana ni? Tak ada tempat. Hutan. Signboard apa tak ada. Mulalah lock pintu kereta. Wah, lagi lock. Penakut. Kan? Dia main macam-macam perasaan. Semak tak? Semak. Kenapa? Sesat. Sesat itu menyemakkan jiwa. Pernah sekali musim haji saya bawa jemaah, driver tak jumpa jalan. Daripada Jeddah sampai Makkah kami ambil masa 11 jam. Nah kena 11 jam. Daripada Mekah nak pergi Jeddah, dan Jeddah nak pergi Mekah baru sampai. Baru sampai tu Jeddah nak pergi Makkah, buat pula ifrad. Kami buat haji ifrad 202 orang. 5 bas ke 6 bas gitu.
Sampai Makkah. Tak tahu nak sembang, tapi yang saya ingat 11 jam. Dia pusing tak jumpa jalan. Kona tembus. Tak tahu. Tanya kita mampu, kita nak tahu. Kita bukan orang Makkah. Semak tak perut? Semak. Yang dalam bas tu, duk pandang kita. Saya duk belakang, monitor jemaah. Ustaz, nak kencing. Kencing pun tanya aku. Dah lah aku semak. Kita punya wirid belakang tu, nak bagi pelepas elok. Dia duk tanya nak kencing. Mampu. Saya pun sesak waktu tu, jenuh tahan. Oh, semak kita tuan. Semak. Kenapa? Sesat. Itulah kesesatan. Jiwa kita kacau. Bayangkan. Dah masuk maghrib dah nak habis. Contohlah. Jalan tak jumpa lagi. Minyak dekat E. Dah keluar gambar tangki minyak. Cuba bayang. Minyak turun lah tu. Turun dalam tangki. Bayang. Bayang. Tinggal E. Lepas tu keluar gambar tangki tu. Dah 7.40 dah maghrib dah lagi. Jalan tak jumpa lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak semak lagu mana kita? Inilah kesesatan. Tetapi kalau tak sesat, tenang. Tenang. Relax sampai masjid tangga pun 6.50. Maghrib pukul 7. Relax, tenang. Dan lagi baca WhatsApp. Kan? Tarik handbrake tu dan lagi duk tengok apa cerita kan. Handphone sampai nak berasap dah 2-3 hari ni. WhatsApp group punya pukul. Nek berapi dah handphone. Dan lagi relax tengok 6.50. Okey lah 10 minit lagi. 6.55 stop pergi toilet apa semua ambil wuduk. Tenang masuk masjid. Sebab kita jumpa jalan. Kita tak sesat. Betul-betul kita jumpa jalan dia. Jiwa tenang. Begitulah hidayah petunjuk lawan dengan kesesatan. Sesat menyemakkan jiwa. Petunjuk menenangkan jiwa. Lam yakad yaraha. Teringat saya satu istilah Allah sebut dalam surah An-Nur. Allah kata orang yang sesat ni, dia berada fi zulumat, dalam kegelapan. Ayat berapa? 40 tak silap. Dalam kegelapan, dia punya gelap tu kata Allah orang yang sesat ni. Sampai Allah kata lam yakad yaraha. Dia tidak dapat lagi melihat hatta tangannya sendiri. Jangan kata nak tengok orang, tangan dia pun dia tak nampak dah. Kata Allah, punya gelap. Tamsil Allah buat. Tak silap saya 40 surah An-Nur. Tangan sendiri dah tak nampak. Entah bayang gelap tu mana. Allahu Akbar tuan-tuan. Inilah bahayanya sesat. Baik. Kenapa sesat? Kenapa manusia boleh jadi sesat? Tak kira apa golongan. Tak kira mana Nabi, mana Rasul yang pimpin umat. Tak kira generasi ini sampai kiamat. Bila kita sebut kesesatan, tentu ada sebab. Mesti ada sebab, takkan sesat begitu aja. Tuan-tuan nak pergi Permatang Pauh, UiTM Permatang Pauh. Tuan-tuan tidak keluar, susul keluar. Lepas daripada Shell Permatang Pauh sama Gagah tu, titi atas tu, depan sikit ada selekoh. Tuan-tuan kena keluar, susur kiri. Nampak nasi kandak Zubaidah tu. Lepas tu ada Caltech, Petron ke apa. Kena susur situ. Baru boleh sampai UiTM Permatang Pauh. Tiba-tiba tuan-tuan terus. Tuan-tuan terus sampai Perai. Sampai Juru. Keluar Juru. Lalu pula jambatan kedua. Ni tang mana ni? Tak nampak pun. Katalah waktu tu Haji Wazir tak berfungsi. Contoh.
Kita pun tak ada jalan lah. Berhenti. Tanya, maaf cik, tanya bagi salam apa semua. Waalaikumsalam. Sokok kawan tu pun. Apa hal? Kata saya ni nak hantar nak balik UiTM. Main mana ni? Oh, jokah kita. Main mana? Kata main Sungai Petani. Lawat lah, hantar pergi Kona je. Tak mana pakcik? Tu lepas daripada Titi sama Gagah tu. Ada jembatan atas tu. Ada selekor sikit tu. Susu keluar tu. Nampak Zubaidah tu. Nampak? Awak hantar susu situ. Situlah hang sesat. Dia buat kita. Hang sesat tahun tu. Cuk kalau hang susu keluar. Hang sampailah. Ni hang terus. Habis. Situ sesat dia. Situlah point of deviation. Titik dia berubah. Titik dia drag jauh daripada tempat dia nak sampai. Makna apa? Sesat ni dia tak perlu banyak. Satu cukup. Hantolak semayang, sesat dah. Hantolak hukum Allah, sesat. Dia tak perlu banyak. Berlaku kesesatan bila kamu tolak satu saja unsur daripada agama Allah. Sesat. Hang patah balik, kata pakcik tu, hang bayar tol, jangan tak bayar tol pula juru. Lepas tu hang terus, hang tengok sembok Matampau, hang nampak belah kiri Masjid Seberang Jaya. Satu-satunya masjid di Malaysia, tepi highway. Saya kuliah bulanan Selasa minggu keempat, Masjid Jamek Seberang Jaya, tepi highway. Satu-satunya masjid di Malaysia, duk tepi lebuh raya. Memang sempoi. Masjid punya luas, kipas gergasi. Nampak tu Angkona, nampak sembok Matampau, roundabout, ambil pukul 3. Hanteroi, JPJ belah kiri, hanteroi, ada jambatan, nampak potong kanan. Jumpa UiTM, Matampau. Baik, pakcik. Tuan-tuan, mana point of deviation, mana titik sesat, waktu tak kona kiri. Itulah dia Islam. Bukan perlu hantolak satu Quran, hantolak satu hukum Jahanam habis. Okey. Kenapa sesat? Saya catat 7 sebab. Pertama sekali, tak kira apa kaum, Abu Jahal ke mana ke, pertama sekali sesat itu berlaku kerana kejahilan. Confirm. Kerana jahil. Sebab itulah pepatah Arab menyebut al-jahlu mautul ahya. Kejahilan itu mautul ahya. Dia membunuh kehidupan kamu. Itu pepatah Arab. Al-jahlu mautul ahya. Bila kamu jahil, jahil tu dia bunuh kamu. Dia pembunuh kehidupan. Kata pepatah Arab. Jahil, pembunuh kehidupan. Al-jahlu mautul ahya. Sebab itu kita tak boleh duduk dalam kejahilan. Walaupun tidak semua yang kita akan tahu. Mustahil. Tak ada. Hang profesor tinggi mana pun, tak ada benda semua hang boleh tahu. No. Impossible. Tak boleh. Kecualilah para rasul. Itu cerita lain. Mereka dibimbing wahyu daripada Allah. Hak kita, kita pakar bidang apa? Ada benda kita tak pakar. Itu manusia. Maka, jangan sampai kita tak tahu langsung, especially kejahilan dalam bab Islam. Kena lepaslah akidah, tauhid, fiqah. Kena lepas, barang nak solat, barang nak puasa, kena lepas. Jangan duk jahil buta. Bila kejahilan tanpa ilmu, berlakulah kesesatan. Bila ilmu tak ada, sesat. Baik itulah turun ayat pertama, Iqra. Iqra. Itulah sumber ilmu. Itulah membaca, membaca, membaca. Banyakkan membaca. Berkata Ibnu Mas'ud, kamu nak ilmu apa? Semua ada dalam Quran. Bacalah Quran, kata Ibnu Mas'ud. Kamu nak ilmu apa? Semua ada dalam Quran, kata Ibnu Mas'ud. Kamu baca Quran. Nah, kita pun baca Quran. Kita pun belajar ilmu-ilmu. Baca buku itu ini. Penting. Sebab kejahilan menyeret kita kepada kesesatan. 1. 2. Kedegilan.
Degil, stubborn, kata orang putih. Degil apa? Degil tak mau dengar cakap orang. Itu penyakit juga. Orang kata Islam begini. Dia kata daeh. Dia daeh tu. Dalil dia daeh. Sekati akulah. Dia keluar kalam tu. Suka hati akulah. None of your business. Dia keluar kalam tu. None of your business. Suka hati akulah. Habis. Bila? Stubborn. Degil. Kita ada sifat degil. Sebab tu jangan ada sifat degil, tuan-tuan. Walaupun ialah kadang-kadang kita ni manusia. Terlajak juga kadang-kadang. Degil lah engkau ni. Kadang kita marah juga. Tapi kadang kita pun degil juga kadang-kadang. Dah tahu dah benda tu tak elok. Buat lagi degil. Itu kita kadang-kadang. Dah tahu dah tak elok isap okor tu. Hisap lagi degil. Contoh. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebab kedua ialah kedegilan. 2. 3, mempercayai ilmu dari sumber yang salah. Sebab itu nak ambil ilmu dengan guru yang mursyid. Saya dapat ilmu dari guru-guru saya yang ramai. Maka kita peturun ilmu. Tak salah. Tuan-tuan nak ambil ilmu daripada sumber-sumber yang lain yang kita yakin sahih. Tetapi guru jangan tinggal. Ke masjid menghadap guru jangan tinggal. Paling tidak ada dalam seminggu tu 1-2. Kita menghadap guru kita. Kita belajar. Itu paling penting. Soal tuan-tuan nak belajar, rojok, refer YouTube, apa tak ada masalah. Asalkan benda itu betul. Tetapi mengambil keberkatan dalam rumah Allah yang rahmat turun ketika kita bersama dalam masjid, itu penting. Tak dapat tiap-tiap malam, seminggu sekali jadilah. Ambil daripada punca dia. Ambil daripada sumber yang betul. Jangan ambil sumber tak apa-apa. Saya pun pening lah tuan-tuan akhir zaman ni. Dia main hak baru pula. Siapa makan ubat sakit, tahan sakit, masuk neraka. Ini apa ni? Saya tak faham lah. Dah saya malas lah. Letih lah tuan. Letih pilihan raya tak habis ni. Sungguh. Letih penat pilihan raya tak habis lagi. Mau letih lah dengan puak-puak ni. 2 hari lepas keluar pula kenyataan ustazah mana pula. Siapa makan ubat tahan sakit masuk neraka. Aku tak faham lah dunia nak kiamat ni. Kau dia tersilap makan ubat apa? Apa ni? Tuan, pastikan ilmu kita dapat sumber dia benar. Tok guru yang mengajar kita, kita kenal. Jangan main ikut dah bos reban 6 kaki, tasbih besar cok kodok. Lepas tu tak payah semayang. Tu dia tu. Semayang ni dia kata batinnya. Itu semua Nur Muhammad. Dia buat dah. Semayang ni batinnya. Zahir-zahir macam rokok sujud ni semua tak payah karut. Dia mula. Janggut sikit 6 kaki. Penghabisnya bagi anak darah kat dia. Penghabis serah anak kat dia. Mampu. Berlaku tak? Berlaku. Sebab tu letih JAKIM. Entah boleh buka website JAKIM. Entah boleh tengok ajaran sesat di Malaysia. Kita baca benik juling mata. Letih. Ajaran rimau lah, ajaran macam-macam. Ajaran isap okok itu biasa. Kan? Itu tak payah ajaran lah. Memang dia isap okok dah. Ni, nak sebut ni sumber-sumber yang salah. Jangan. Ambil ilmu biar sumber betul. Sebab nanti bila ajaran tak betul, habis sesat manusia. Terutama dalam ilmu tauhid, membicarakan sifat-sifat Allah. Jangan main golek-golek baca buku ya, kena mengaji.
Kena penerangan sifat Allah, wujud, qidam, baqa, apa semua ni, ta'alluq, tanjizi, apa semua ni kena belajar elok-elok. Supaya kita faham bahawa sesungguhnya ilmu mesti ambil daripada sumber yang sahih. Jangan pi ambil tak ketahuan, nanti jahanam kita. Sesat. 3. 4. Ego. Ini saya catat daripada kitab. Ego. Rasa diri hebat. Rasa kita ni hebat. Orang lain punya pandangan, kita tak mau terima. Sebab itu Qaradawi sebut almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh Al-Awlawiyat, antara sebab manusia jadi lingkup ialah kerana berbangga dengan pandangannya sendiri dan menolak pandangan orang lain. Sedangkan pandangan orang lain lebih bernas daripada dia. Tapi kerana keegoan dia, kerana rasa dia hebat. Hebat apa? Sayyidina Ali kata, kamu asal air mani, kamu akan kembali menjadi jifah. Apa dia jifah? Bangkai. Sayyidina Ali sebut, kamu akan kembali menjadi jifah, menjadi bangkai. Duduk dalam tu tinggal tulang. Apa yang kita nak bangga? Apa yang kita nak rasa hebat? Menghormati orang tu satu bab. Hormat orang lebih tua daripada kita, Islam aja. Hormat orang lebih ilmu daripada kita, Islam aja. Tetapi bukan makna orang yang dihormati itu merasakan dia hebat. Tak ada pasal. Tak ada pasal, tuan-tuan. Tak ada pasal cakap terus terang. Saya dengan tuan-tuan serupa aja. Kita air mani yang hina. Cuma Allah beri lebih sikit ilmu, kita kongsi. Itu aja. Itu aja. Yang kita mesti faham, jangan ego, belagak. Itu sifat syaitan. 4. 5. Ingin dipuja dan disanjung. Antara sebab berlaku kesesatan ialah ingin dipuja dan disanjung. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bawa ajaran baru. Ajaran tak apa-apa, akhirnya himpun pengikut ramai untuk dia dipuja, disanjung. Ini berlaku. Ajaran entahlah macam-macam. Tuan-tuan bacalah Jakim punya website. Pening. Tuhan Harun lah, apalah, macam-macam. Na'udzubillah. Ajaran, tak tahu nak cakap. Punya banyak kesesatan, ajaran sesat di Malaysia. Cuma kita tak pastilah di sudut akta undang-undang kuat mana menghukum mereka. Serbu-serbu dah, macam-macam Jakim buat. Tetapi kita boleh tengok macam-macam ajaran. Naik letih kita baca. Wal'iyadzabillah. Ingin disanjung, dipuja. Kononnya dia lah hebat. Sampai akhir minum ayak kaki apa semua ni. Wal'iyadzabillah. Ayak basuh kaki dia pun kena minum. Pergi. Lepas tu bawa anak tidur sekali dengan dia. Jahanam. Wal'iyadzabillah. Apa lagi? Tunduk kepada nafsu, definitely. Yang tu confirm. Tunduk kepada nafsu. Sebab itu dalam hadis wahawahum muttaba'. Nabi kata antara benda yang menjahanamkan manusia ialah hawa nafsu yang dituruti. Jahanam kita. Walaupun pada perkara yang mubah, pada perkara yang harus, tapi bila kita ikut nafsu, jahanam. Rosak. Contoh, makan. Makan harus. Haram bila? Haram waktu siang bulan puasa. Ataupun kita berpuasa sunat ke apa, haramlah siang. Dalam apa keadaan pun, tolak Ramadan, tolak kita puasa, makan hukum dia mubah, harus. Nak makan, tak nak makan, hampunya pasal. Tapi bila kita makan ikut nafsu, rosak tak badan? Rosak. Itu dalam perkara harus. Makan kita berlebihan. Tambah sampai 2-3 pinggan. Ni dah sengkak perut ni. Dia main pula sotong, mana kunyit pula, rembat lagi. Sampai sendawa terlentang je lah meja. Ikut nafsu. Bawa kereta. Kan? Lebuh raya 110 Nafsu punya pukul 108. Aku.
Saya memang tak kerti bawa kereta perlahan, cakap dia terang. Rasa sunyi kalau bawa kereta tu slow. Rasa tak syok. Tapi kita kontrol lah, tak adalah pipi langgar orang, tak ada. Kita kontrol elok. Tak ada hal punya. Saya pernah balik daripada Subang sampai Sungai Petani 2 jam setengah. Iya, tak ada saya bohong. Pukul 12 tengah malam daripada Subang, 2:30 masuk pos rumah Sungai Petani. Malam lah, pagi kereta tak ada. 18, 19, 18, 19, 2:30 sampai. Tapi tak ada lah mengantuk langgar orang, tak ada. Kita kontrol elok. Lesen kita A punya. Baca doa elok. Dengan dia melintas hantu raya tengah jalan, sudah tu. Saya memang tak kerti buat slow, cakap dia terang. Memang nak kira nak laju memang dah jenis kita highway star. Buat lagu mana? Tuhan nak sebut ikut nafsu tu, jadi dia rosak kita. Tu dia maknanya berlebih-lebihan dalam kita mengikut hawa nafsu. Makan boleh, tapi jangan melampau. Sebab Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan melampau. Hatta minum sekalipun, kita minum banyak, di antara benda kata Imam Ghazali yang memalaskan kita bangun tahajud ialah di malam hari minum terlalu banyak, makan terlalu banyak. Minum banyak tak boleh malam. Nanti dia jadi malas bangun tahajud, berasa berat. Tu dia. Allahu Akbar. Baik. Kemudian yang ketujuh, ajaran-ajaran, faham-faham, izm-izm yang disumbat masuk di dalam kehidupan umat Islam. Sekular lah, macam-macam. Itu pun menyesatkan. Dah lah ilmu tak ada. The end justify the means. Kata Machiavelli. Di dalam bukunya The Prince. Machiavelli orang Itali menulis buku The Prince. Bagaimana di antara dia sebut kaedah the end justify the means, iaitu tujuan menghalalkan cara. Bahaya. Tujuan kamu nak pergi Makkah buat haji. Cara apa? No problem. Rompak bank ke, curi duit orang ke, kebah duit tabung haji ke, transfer 1 sen ke. Kan, pencuri 1 sen. Untuk tengok Astro sekarang tengah main drama tu. Saya tengok. Tu kisah benar tu. Dalam Astro. Saya tengok tu. Saya tengah monitor baru 8 episod. Kisah apa? Kisah benar pencuri 1 sen. 1 cent thief. Cerita dia. Ni kisah benar berlaku di Malaysia. Dia punya cerdik kepala otak. Dia banking hebat komputer. Dia boleh transfer 1 sen daripada setiap bank. Dia collect nearly 70 million. 1 sen lah. Allah tuan-tuan, zaman tu. Zaman 80s dulu. Zaman 80-an. Kisah tu berlaku. Masuk paper. Zaman tu kan pakai buku. Kita pergi bank. Kan pakai buku. Mana orang perasan 1 sen hilang. Kerani teller tu pun tak perasan 1 sen. Bijak dia collect 1 sen. 1 sen. 1 sen. Dia transfer. Tiap-tiap hari 70 juta. Cuma dia silap. TV3 tak silap saya, panggil dia interview. Dia pun bangga tunjuk Lamborghini dia. Hang kerani bank dengan kereta Porsche beli cash, boleh cukup. Yang tu dia bodoh. Sekarang tengah main drama tu, 1 cent thief dia panggil. Baru episod ke-8. Seronok kita tengok bagaimana dia manipulate, dia tipu orang untuk jadikan pengajaran. Apa dia? Kamu buat kerja jahat walau teror macam mana pun sampai masa kamu sangkut tu ya. Itulah pengajaran dia. Sampai masa kamu sangkut. Sebab benda jahat ni dia takkan lama. Kena dia. Masuk penjara berapa puluh tahun dah dia kena. Dah keluar dah kot. Ni cerita tahun 80-an. Cuma difilmkan balik dalam bentuk drama. 1 cent thief. Pencuri 1 sen tajuk dia. Dalam Astro dia tengah main. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, bila ajaran-ajaran tak betul, habis. Ajaran yang dipasak masuk, the end justify the mean. Kamu nak dapat kuasa, kamu buatlah apa pun, jadi kuasa, walaupun benda tu haram. Tak betul.
Walaupun benda tu penipuan, tak betul. Walaupun benda tu kamu terpaksa korbankan prinsip perjuangan, tak betul. Itu teori Machiavelli. Kamu nak dapat apa pun kamu buatlah, apa cara pun. The end justify the mean. Salah di sudut Islam. Islam tujuan baik, cara mesti baik. Kamu nak buat haji, duit kamu mesti halal. Baru Allah terima. Kamu nak jadi pemimpin, kamu kempen lah. Jangan fitnah orang. Dah sistem demokrasi di Malaysia. Kena kempen. Parti politik. Kempen. Jangan fitnah. Jangan tipu. Jangan maki orang. Sila. Jadi pemimpin. Tak ada hal punya. Ini dia. Keadaan yang kita mesti faham. Maka ajaran-ajaran itulah yang merosakkan. Manusia pula tak ada ilmu. Dia sumbat masuk. Akhirnya kita sesat. Hedonisme umpamanya. Prinsip hedonisme ialah kebahagiaan itu ialah kepuasan. Itu dia punya terminologi. Hedonisme, budaya hiburan tanpa sempadan, dia punya prinsip ialah kebahagiaan itu kepuasan. Maaf, kepuasan itu adalah kebahagiaan, puas, satisfied. Dalam konsep hedonisme, contoh, puas dengan rockers, dengan penyanyi mai daripada Amerika, hak jenis LGBT, kamu tak usah peduli. Yang penting kita puas, puas itulah bahagia. Ini konsep hedonisme. Sebab tu kita risau dengan Arab Saudi. Tuan-tuan boleh tengok di Riyadh, konsert-konsert gila babi. Ya Allah, ya Tuhan, takutnya kita. Panggil artis luar negara yang LGBT pun panggil. Diberi hadiah, diberi kereta Porsche. Jangankan kata tu, Arab Saudi tibai Argentina baru ni 2-1. Seorang satu dapat Porsche. Astagfirullah. Mujuk aku tak main tu Arab Saudi. Tidak pakai Porsche dah aku. Baru early stage, semalam kalah. Arab Saudi kalah. Kalah kan? Kalah semalam. Malam tadi kalah. Itu nak tarik balik Porsche. Baru early stage peringkat kumpulan. Yalah pasal tibai Argentina tu. Messi duduk dalam tu. Pemain terbaik dunia Messi. Kalah Argentina 2-1. Menang Pak Arab. Seorang satu Porsche. Astagfirullah. Duit punya banyak. Porsche berapa ratus ribu tuan-tuan. Juta harga Porsche. Seorang satu. Sebab kalahkan Argentina. Lah bukan masuk separuh akhir pun. Malam tadi kalah. Aduh tuan-tuan, dahsyat sungguh dunia. Tu yang Nabi kata di antara kerosakan ialah kamu terlampau mewah. Itu mengada-ngada tu terlampau mewah tu. Duit banyak, tak tahu nak buat apa. Beli Porsche orang satu, bagi. Wah, baru early stage, peringkat kumpulan belum tentu masuk 16 round, 16 kumpulan kalah mati. Belum lagi. 16 tim tu belum, baru peringkat grup aja. Porsche lah. Puh. Dahsyat tuan-tuan. Ini dunia punya pukulan. Maka hedonisme, prinsip dia begitu. Tak kira, janji kita puas. Maka kepuasan itu kebahagiaan. Inilah dasar yang menunjangi hedonisme. Sekular lain. Sekular, da'lillah lillah wa ma kaisar lil kaisar. Itu sekular. Serahkan pada Allah, hak Allah. Serahkan pada pemerintah, hak pemerintah. Apa dia? Pemerintah dengan Quran tak boleh campur. Itu sekular. Kamu berpolitik, tak payah ada agama. Tak ada halal haram. Itu sekular. Janji menang, sudah. Itu sekular. Hedonisme, bahagia itu ialah puas. Dapat tengok rocker orang, dia main dengan gigit gitar punya tu. Gigit gitar tu dengan tali pinggang gambar naga. T-shirt gambar tengkorak, rambut panjang sampai pungkok. Jenis tu. Cakap suara garau, Allah bro, garau suara. Jenis tu tengok, terkinja-kinja sambil telan pil apa semua, lingkup. Sebab tu kita minta kerajaan baru tolong kawal benda-benda macam ni. Tolong jaga Islam dan tolong kawal budaya hedonisme ini.
Jangan buat lebih kurang. Kamu akan berdiri depan Allah untuk disoal siasat oleh Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kata Allah, pada hari kiamat manusia akan berdiri terpacak depan Allah. Itulah doa Sayyidina Umar, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku ketika aku berdiri di hadapanmu nanti pada hari kiamat. Itu antara doa Sayyidina Umar. Khalifah yang adil pun takut. Kita pesan kepada kepimpinan kerajaan yang baru supaya ingat, jaga Islam elok-elok dan bendung budaya hedonisme dalam bumi Malaysia ini. Islam tak pernah larang kita berhibur, tetapi ada kriteria yang Islam letak. Karena budaya hedonisme ialah meletakkan kepuasan itulah bahagia. Itulah prinsip yang salah. Sebab selagi nama dunia, tuan-tuan nak dapat kepuasan ke dunia? Tuan-tuan makan umur apa tahun dah? 60. Berapa kali tuan-tuan makan nasi? Banyak kali. Awak tak makan sekali ya, dah puas. Tak, pasal tak puas makan lagi. Itulah dunia. Dunia mana ada kepuasan? Kepuasan ialah akhirat, syurga. Itu puas. Ini prinsip hedonisme. So, inilah 7 sebab yang saya kutip daripada kitab. 7 sebab manusia jadi sesat. So kita minta berlindung. Maka mereka ini akan ditanya oleh Allah. Dalam konteks ni ialah orang-orang yang kufur, yang sembah berhala. Bila mereka duduk dalam sesat, lalu Allah kata, wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Allah tanya, mana dia berhala yang kamu sembah dulu? Hal yansurunakum aw yantasirun. Adakah mereka dapat tolong kamu? Allah tanya. Khas ayat tu kepada orang-orang Makkah, penyembah-penyembah berhala. Kita sebut dalam konteks yang luas, iaitulah kesesatan dia wujud selagi manusia menolak hidayah. Bila ada saja manusia tolak petunjuk, sesat akan datang. Itulah kesesatan dan hidayah. 2 benda yang sentiasa bertembung. Golongan yang benar akan berlawan dengan golongan sesat. Golongan sesat, dia akan duduk diam ke? Tak. Dia akan pertahan kesesatan dia. Percayalah. Maka kita juga takkan duduk diam. Kita akan attack kesesatan dia dan kita akan pertahan kebenaran kita. Maka kata Sayyid Qutb, benar dan sesat tidak bertemu di dunia dan tidak bertemu di akhirat. Dia mesti berpisah. Maka pastikan diri saya, tuan-tuan muslimat, kita duduk di pihak yang benar. Kita doakan semoga yang sesat kembali mencari hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang dah ada hidayah, jangan lupa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Antal Wahhab. Ayat 9 surah Ali Imran. Wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah dan petunjuk kepada kami. Itu doa yang kita mesti baca. Baik, bulan depan insya-Allah Allah Ta'ala berfirman, fakubakibu fiha hum wal ghabun wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا
من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.